Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 11 Julai bersama saya Firdaus Rashidis. Gabungan Parti Sarawak GPS akan terus menyokong Kerajaan Perikatan Nasional di bawah kepimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ketua Menteri yang juga pengerusi GPS, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata, sokongan tersebut merupakan keputusan bersama parti komponen GPS yang dibuat dalam mesyuarat khas GPS berhubung perkembangan situasi politik yang berlaku di Semenanjung pada masa ini. This is not the time for politicking that will undermine the stability of the country. This is the time for all Malaysians to consolidate and unite and bring the country out of the pandemic crisis. Bercakap dalam sidang media di Kuching selepas mempengerusikan mesyuarat GPS tersebut, Datuk Patinggi Abang Johari berkata perkara tersebut merupakan pendirian GPS yang dicapai dalam mesyuarat yang berlangsung lebih sejam di Ibu Pejabat PBB di Kuching. Parti politik diminta mengadakan genjatan politik buat sementara waktu. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga ahli Parlimen Putrajaya berkata, dengan kes jangkitan COVID-19 yang semakin kritikal, fokus nyawa rakyat lebih utama ketika ini. Thailand also today cases is about 9,000, almost 9,004. Jakarta is also total lockdown because the number of cases is much more bigger than us. So are we saying that the whole world is a failure? No, it is. This is new pandemic, new experience. Tegasnya kerajaan telah merangka pelbagai pelan bantuan termasuk moratorium selain menurunkan kadar bil utiliti dan bakul makanan bersasar. Mengambil contoh kawasannya iaitu Petrajaya, program bakul makanan di bawah pakej pelindungan rakyat dan pemulihan ekonomi telah diagihkan kepada 25,035 ketua isi rumah bersasar setakat Jun lepas. Datuk Seri Fadilah ditemui pemberita selepas penyerahan simbolik program pemulih di Kampung Sungai Bedil Besar, Kuching. Selain bakul makanan, beliau turut menyerahkan bantuan lain berupa kerusi roda dan lampin bayi dan dewasa di Semariang, Tupung dan Satok. Jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sarawak setakat ini sebanyak 68,599 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dalam kenyataan media harian memberitahu jumlah itu selepas penambahan 352 kes baru COVID-19 semalam. JPBN mendedahkan daerah Sarike mencatatkan kes tertinggi dengan 65 kes, diikuti Kuching 64, Seratok 29, Lubuk Antu dan Sibu masing-masingnya 19 kes. Daripada jumlah kes positif semalam, 48 kes adalah bergejala, manakala 304 tidak bergejala. Sementara itu, satu kluster baru dikesan iaitu kluster Sungai Setajam Sarike. JPBN juga mengisytiharkan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD di dua lokasi iaitu di daerah Bintulu dan Meradong. Bagi daerah Bintulu, kuartus pekerja Ladang Sebubu, Jalan Pesisir Bintulu menjalankan PKPD bermula Jumaat lepas hingga 22 Julai. Manakala PKPD di Rumah Ranti Ulus Teras Bintango Meradong berkuat kuasa semalam hingga 26 Julai ini. Dua lokasi melibatkan daerah Betong dan Sebauh ditamatkan PKPD semalam. Ia melibatkan Rumah Mendali Buyong Pajai di Betong dan kuartus guru Blok B SMK Sebauh. Sarawak Energy Berhad SEB memohon maaf kepada para pelanggan di beberapa bahagian negeri ini ekoran gangguan bekalan elektrik kira-kira pukul 9.30 malam tadi. Kenyataan media SEB melaporkan gangguan bekalan itu berlaku ekoran litar pintas berkembar pada talian transmisi 275 kV Murum. SEB turut memaklumkan bekalan dibolehkan secara berperingkat dan bekalan elektrik kembali pulih hampir sepenuhnya pada pukul 9.30 malam. Baik, seterusnya kita saksikan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 9 Julai.
Program vaksinasi dengan kerjasama Angkatan Tentera Malaysia melalui Pasukan Perubatan Combat Medic Vaccination Team CMVT telah memberikan suntikan vaksin kepada lebih 3,000 penerima melibatkan 4 lokasi setakat ini. Panglima 1 Division Major General Datuk Zulkifli Mustafa memberitahu daripada jumlah itu lebih 800 orang adalah penduduk di kawasan penempatan semula Nangan Ngungun, Kanawit. Jelas Major General Datuk Zulkifli Mustafa, sebelum ini pasukan yang terdiri daripada 5 orang doktor perubatan dan 15 orang paramedik telah ke beberapa lokasi lain, antaranya ke Bak Kelalan, Lawas dan Bukit Mabung. Selesai di Nangan Ngungun, pasukan itu akan memulakan program sama di kawasan Pasai Siong bermula minggu depan. Sama kaedah yang kita gunakan di Pasai Siong nanti, dia ada 24 rumah panjang kalau tidak saya. Pasal Siong kita kena berhati-hati sikit pasal dia banyak yang positif dan kita pun kena, anggota pun kena pakai PPE, more tougher lah daripada compare tu. Yeah. Beliau ditemui pemberita selepas meninjau operasi CMVT di Rumah Mungkin Gerasi Nangan Ngungun. Sementara itu, penerima vaksin yang ditemui menyokong program berkenaan. Baguslah sebab penduduk dekat kawasan rumah panjang dia tak perlu keluar jauh seperti yang dos pertama hari itu, sebab dos pertama itu kesesakan dekat Dewan agak merisaukan lah. Leban mudah lah leban kami ngantik barumah derempu jadi mzia nak berbut nak beruman jadi sidak ya tadi belak ngantik barumah babiliak derempu leban sidak-sidak untuk nikik-nikik ke rumah. Jadi nak melibat ke belanja ke besai leban ti kami ke Kenawit depan bak kereta atau tadi ini bertambahan kami makai belanja ya jadi banyak orang nak mampu pean tadi. Pasukan CMVT juga merancang untuk melaksanakan program vaksinasi secara pandu lalu di Sibu dan Kuala Baram. Selain kehadiran ratusan sukarelawan yang terdiri daripada orang awam dan penyawat awam yang bertugas lumus di pusat pemberian vaksin di Sibu, turut dilihat menjadi sukarelawan di bandar itu adalah sekumpulan penuntut perubatan dari Universiti Segi. Kumpulan yang datang daripada pelbagai negara antaranya Mesir, India, Sudan dan Indonesia ini turut membantu semasa pusat pemberian vaksin untuk industri PPVIN dan PPV Palawan beroperasi baru-baru ini. Setiausaha Politik Ketua Menteri Michael Tiang Min Tee memberitahu kerjasama kumpulan ini dianggap sesuatu yang baik dalam memastikan kelancaran pengoperasian PPV di Sibu. They are helping us to also to control the crowd traffic, to make sure the whole process it works very smoothly. There's no too much crowd at one place. They maintain the social distancing. They maintain the SOP on site. Sementara itu, penuntut dari India yang juga Presiden Kelab Leo Universiti Segi, Afrin Javed, ketika ditemui berkata, bertugas sebagai sukarelawan di PPV merupakan peluang menyaksikan sendiri pengoperasian PPV. Our university students are even volunteering in UCTS, and I myself, I've seen the Sibu Indoor Stadium also. I got vaccinated there. So at least 3 vaccination centers I've seen, and it has been going on in full swing. So I would say that it is very fast and very successful in Sibu. So it gave us a great opportunity to see firsthand how the nurses are vaccinating and how the doctors are checking or registering the people getting vaccinated today. And it was overall such a great experience. Ali Ahmad juga menyambut baik konsep suntik dahulu daftar kemudian yang dilaksanakan di Sarawak kerana konsep ini membolehkan orang ramai dilindungi dengan diberikan suntikan vaksin dahulu sebelum mereka didaftarkan sebagai individu yang telah menerima suntikan vaksin. Masyarakat setempat yang berhasrat untuk menghulurkan bantuan makanan kepada golongan yang terkesan akibat pandemik COVID-19 boleh menghantar sumbangan ke Pusat Pengagihan Ummah UDC yang terletak di Medan Hamidah, Jalan Bakor, Kuching. Pengurus Besar Tabung Baitul Mal Sarawak TBS, Datuk Abang Muhammad Sibli, Abang Muhammad Naili memberitahu ini kerana UDC mempunyai prasarana yang lengkap dan pengagihan akan dilakukan oleh pihak TBS. Atau mana-mana orang persoalangan, sama-samalah kita menyumbang. Dia boleh hantar beras kepada kami, hantar apa kepada kami terima. Sebab kami sudah ada prasarana. Orang datang sini pun senang, kita dapat mengadakan penjarakan fizikal dan sebagainya, lebih terkawal dan kita ada rekod dan sebagainya.
Bercakap ketika ditemui pemberita di TBS Cawangan Petrajaya, Dato' Abang Muhammad Shibli turut mendedahkan kira-kira 200 individu sekitar Bandaraya Kuching dalam tempoh sehari tampil ke UDC bagi memohon bantuan keperluan asas. Dalam pada itu, bila turut memaklumkan bahawa TBS juga bercadang mengembangkan mini UDC ke seluruh cawangan TBS di negeri ini dalam masa terdekat. Pada Jumaat lepas, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM melaksanakan penerbangan ihsan membawa seorang pesakit dari Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur ke Sarawak bagi membolehkan pesakit menjalani rawatan rehabilitasi di Wad Isolasi Pusat Jantung Sarawak. Kenyataan media TUDM memaklumkan pesakit jaring anak luyang berusia 62 tahun berasal daripada Sarawak telah selamat menjalani pembedahan penukaran injap mekanikal pada 29 Disember tahun lalu di IJN Kuala Lumpur. Penerbangan ihsan tersebut menggunakan pesawat angkut A400M dari nombor 22 Skuadron Pangkalan Udara Subang yang diterbangkan oleh Major Panom Achuan dan Major Muhammad Fitri Idham Kamarudin serta dibantu oleh pembantu juruterbang Kapten Muhammad Ridwan Yahaya. Turut mengiringi adalah isteri pesakit serta 2 orang pegawai perubatan dan seorang jururawat. Penerbangan ihsan tersebut membolehkan pesakit mendapatkan rawatan susulan tertakluk kepada kriteria tertentu terutama nasihat daripada pegawai perubatan. Inisiatif tersebut memperlihatkan keprihatinan dan komitmen TUDM dalam melunaskan tanggungjawab sosial serta sentiasa siap siaga untuk mengoperasikan aset-asetnya pada masa yang diperlukan. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Utamakan keselamatan diri anda dan jaga diri. Saya Firdaus Ashidis. Jumpa lagi. Salam hormat dan Assalamualaikum.